Besar tak rumah Nabi? Dia mula banding rumah kita, besar tak rumah kita? Nak ajak isteri kita berfikir. Berfikir. Bukan kita nak tegar gaduh. Ajak dia fikir. Fikir je. Kan? Kalaulah Sayyidah Aisyah hidup zaman ni, niscaya sedih dia tengok isteri-isteri akhir zaman ni. Membayangkan. Taklah semua, tapi ramai. Dia tahu. Masa PKP tu dia tengok, ada yang minta cerai, ada yang macam-macam lah. Sampai suami dah tak tahan sabar, penumbuk sulung sengigap ke muka. Ada. Kita tahu. Dah hari ni besok bising-bising abang, lama tak tahan, aku setengah kerja dah kena berhenti pula. Kan? Yang sedih, yang lagi sedih tu dapat suat berhenti terus. Kalau diberhentikan bekerja tak apa lagi. Maksudnya dia belum tak diberhentikan esok, tapi dia tak bekerja esok, saya tak panggil balik. Ya, ni dia berhenti terus berhenti kerja ni. Nak cek kerja mana ada masa tu. Isteri hari bising. Ni lah abang. Lama-lama bagi. Isteri tak tahan telefon. Dulu telegram, sekarang ni apa nama? Kaunselor kita orang kan? Dekat Tabung Haji lah. Dia orang cerita dengan kita orang. Hari ni tombok lah, dia lah itulah. Kami lah menyabarkan Ustaz. Kata sabarlah ni. Tenang. Isteri pula menangis. Suami tumbuk. Tapi cerita mula-mula dia tak cerita. Cerita dia kena tumbuk dengan suami tu dia cerita. Yang mula-mula dia marah suami, nyalak suami tu dia tak cerita. Kaji balik. Rupanya dia tertumbuk bersama. Dia sehari bisik ke suami dia. Abang ni duduk saja tak buat kerja. Nak kerja macam mana PKP keluar rumah tak boleh. Tak faham. Bisik lah, suami dah stres lah. Nak beli rokok dah tak dapat, kedai tutup semua. Stres lah. Penyundahan sekali. Isteri kena tunggu. Apa tu isteri telefon Tabung Haji. Ini pusat apa? Dia panggil panggilan kaunseling apa, adalah nama dia kan, yang apa, Kementerian Wanita Tubuh kan tu. Yang angkat tu kaunselor sebagainya, kaunselor itu orang angkat. Sabarlah puan, ini semua sabarlah puan, tak apa puan. Yang suami isteri menangis. Kita hantar pula pakai WhatsApp pula, hantar gambar lebam-lebam. Tapi cerita mula-mula tu tak diceritakan kepada kaunselor. Korek baru tahu. Sebelum kena tumbuk tu dia hari-hari mengamuk kat suami dia. Duit gaji dia tak masuk, mengamuk kan. Suami stres. Terus kata nak bagi duit pada isteri, nak beli rokok pun tak ada. Mengamuk lah. Itu cerita tuan-tuan. Ya. Kalau Sayyidatuna Aisyah ada zaman kita ni, sedih tengok. Aku lebih susah daripada korang, wahai wanita-wanita akhir zaman ni. Tapi aku boleh sabar. Aku cuma makan tamar dengan minum air sejuk je. Kadang-kadang minum susu. Korang boleh tak? Sekali-sekali pergi Tesco, pergi kedai, beli-beli apa yang patut, walaupun tak boleh keluar ramai-ramai. Tapi aku tak boleh. Zaman Nabi ada supermarket tak? Apa yang ada lah kan? Itu dia wallahu alam. Baik. Di setengah rumah tangga yang ada pada hari ini, ramai isteri yang membuat tuntutan yang bermacam-macam kepada suami. Minta dibelikan itu dan dibelikan ini. Kalau lambat sangat memilikinya, kepulangan suami akan disambut dengan muka yang masam. Ya, nampak? Itu yang berlaku. Ini pengarang ni cerita bukan saya buat. Mereka ni dalam kitab tuan. Dengar tulis tu. Sebab itu kita faham kenapa Mir dengan izin kenapa Mir Rafiq Rizal kahwin dengan anak Perdana Menteri, tak kahwin dengan UMAI. Betul tak? Contoh tak fikir. Kalau nakkan agama, baik Mir Rafiq Rizal pilih UMAI di hadapan tuan-tuan ni. Dah sah lah. Jadi imam. So atas kursi macam kursi lah, tapi jadi imam lah. Boleh ngajar ngaji, betul tak? Betul tak Syedri kan? Ngajar ngaji kan? Boleh ngajar lampu taranum kan? Tapi kenapa dia pilih anak Timbalan Menteri yang kaya? Saya apa? Kaji sendirilah. Tapi tuan jangan sampai dengan dia, mati pun kerja. Itu cerita dia kan? Baik. Lagi apa? Wahai gerangan, di manakah contoh yang diambil oleh perempuan muslimah pada hari ini? Mereka tidak mahukah mengikuti
10% sahaja daripada kehidupan Siti Aisyah dari isteri Rasulullah SAW yang lain. Maka dengan itu mereka akan banyak melapangkan masa bagi suami mereka untuk berkhidmat di masyarakat, dalam usaha menyebar luaskan agama rahmah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Tuan-tuan, kalau sisi kita ni boleh mencontohi isi Nabi ni, Allah Akbar. Aman pejabat agama senang buat kerja. Ini pejabat agama pening. Tak percaya tuan-tuan, ajaklah saya datang ceramah ni sekali. Lepas tu habis ceramah tu kita sembang sikit Ustaz boleh? Nak tanya lah masalah rumah tangga yang pejabat agama itu menghadapi ni macam mana Ustaz? Ustaz boleh handle kan? Macam mana yang ni keadaan-keadaan yang banyak kes-kes yang apa ni? Mesti dia belum banyak nak jawab, tak sampai hati. Tak jawab orang tanya kan? Banyak masalah, macam-macam. Tu tak campur lagi yang nak kahwin dua tu, tak campurin kan. Pengang isteri pertama nak kahwin isteri kedua, dapat isteri kedua lagi banyak haram daripada isteri pertama. Dah pening kepala. Tu satu hal juga. Masya Allah. Dan tentunya suami mereka berpeluang untuk menambah amal dan ibadah sebagai bekalan yang akan dibawa ke negeri akhirat lah. Itu dia tuan-tuan. Itulah senario dia akhir zaman ini, yang dibayangkan, yang seperti mana yang kita dibaca dalam hadis tu. Kalaulah isteri-isteri akhir zaman ni berikut macam Sayyidatina Aisyah ni, bagus. Itu Sayyidatina Aisyah cerita. Sayyidatina Aisyah yang kita kenali ada sifat cemburu pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pasal pun Nabi bila sembang-sembang dengan Sayyidatina Aisyah, kadang-kadang terkeluar cakap, masa abang dan Jah dulu kan, dengan arwah Jah, dengan arwah Kak Jah dulu kan. Jadi kejap masa arwah abang dengan arwah Kak Jah dulu kan. Sayyidatina Aisyah marah tu, cemburu. Abang ni tak biar-biar, sisi arwah Kak Jah, sisi arwah Kak Jah, sisi arwah Kak Jah. Dah mati, dah mampus pun, macam tu Nabi korang masa. Dah mati pun sebut-sebut lagi dia. Dia dah mati sudah lah. Tak mau fikir Cah ni macam mana. Jangan fikir arwah Kak Jah tu, dia dah selamat dah. Nabi kata Sam, Aisyah jangan macam tu. Banyak jasa arwah Kak Jah ni pada abang. Dulu begini kan, ni macam hadis kan, begini. Masa tu Aisyah pun belum lahir lagi. Waktu Nabi SAW belum menerima wahyu tu, Sayyidatina Aisyah pun belum lahir lagi. Tapi rasa cemburu tu ada. Itu Sayyidatina Aisyah ni, kan? Tapi Sayyidatina Aisyah boleh sabar menerima keadaan Nabi itu seadanya. Sebab apa? Memilih akhirat berbanding dunia. Akhir zaman ni dunia dia cari dulu. Tu hakikat. Tak banyaklah. Kalau ada ustaz yang dipilih pun, mungkin ustaz tu popular, handsome, ada kedudukan. Kalau tak kat UMM bawa wajah, tak ada lah. Mungkin salam lah. Tuan-tuan nombor menantu berfikir 5-6 kali. So SD anak aku jom berbisa lah, tinggal dengan tepi jalan. Ustaz Azmi tu kan dia banyak duit pun. Contoh bukan saya kata sini, saya kata orang luar dekat Afrika Tengah sana, dekat sini okey, insya-Allah. Jadi submit lah borak. Kalau nak jadikan saya menantu, tapi saya tak mampu lah, tak sihat. Saya seloroh je. Ini tu dia tuan-tuan. Hadis yang ke-31, tajuknya 3 bulan dapur tak berasap. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, itu pada 20 Oktober 2020 kita akan sambung dengan hadis yang ke-32. Tajuknya Nabi SAW bimbang dengan kekayaan umatnya. Panjang hadis ni, panjang. Yang kita bincang hari ni panjang. 50 habis. Tak apa tuan-tuan, tapi melanggar SOP ni. Patut habis tadi pukul ni, pukul 8.25 habis kan. Ajak tu cerita best. Jadi panjang lah. Kalau cerita tak best, tak panjang lah. Tu cerita dia. Okay, jadi itulah dia. Untuk kali ini insyaAllah kita bertemu lagi pada 20 Oktober 2020. Jadi kalau kita sama-sama lah ambil apa pengajaran tiba daripada hadis ini, jadikan apa dalam kehidupan kita bersama suami isteri dan kita insyaAllah dalam kehidupan yang sebentar ini, untuk kita dapatkan keredaan, keberkatan rahmat dari Allah SWT, dan kehidupan yang kekal abadi, yang kekal kehidupan yang bagi dunia dan akhirat kekal abadi nanti. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan oleh dia terkasar bahasa dalam berbicara terseluruh dari Allah SWT dan Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan
puan sekalian, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada tuan-tuan tuan-tuan khususnya mengambil masa tuan-tuan agak sedikit panjang. Biasa kita ambil dia 8.30, 8.35, tapi ini dah lajak 8.50 ni. Jadi saya harap tuan-tuan tidak membuat apa-apa aduan resmi lah. Itu jadi saya mohon sekali mohon maafan tuan-tuan atas mengambil masa tuan-tuan. Kalau besok pun cuti tak apa. Besok cuti hari Malaysia, biasanya saya tak kerja, boleh masa sikit. Jadi insya-Allah jumpa pada 20 Oktober 2020 insya-Allah. Dan akhir sekali nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan atau tuan sekalian, kita jaga kita, patuhi SOP, peliharalah kesihatan kita. Mudah-mudahan kita terpelihara dalam naungan Allah SWT dan jauhkan daripada wabak COVID-19 yang berbahaya ini insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku boleh satu fazil walakum. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah salatu rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala Allahumma tajal fi nuhuri a'da'i wa na'udzuka min shururihim. Allahumma baddil syamlahum wa fariq jam'ahum wa shaddid kalimatahum zazil aqdamahum sirrin min khilal. Ya Qahhar ya Jabbar ya Taqib ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil kitab wa ya mudassahab wa azim al-ahzab yazibhu wa sunna ahib wa fadil bisir rahman rahim. Rabbana zidna wa fa ma yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka al-masir. Rabbana adkhilna min anfusina wa liman wa liqa'na wa amalna fi hadhihi al-laylatil mubarakah min syarri muharram mubarak bi tasmil alim. Untuk lana ya maulati tawhid Allah rafa'ana al-bala wa rafa' wa liqa' bi fadli bisir ya rahman rahim. Rabbana adkhilna min anfusina wa liman wa liqa'na wa إنك تسمع العليم تعلم ولا تتوب رحيم لو أنا فيها سبحان الله تتنا فيها سلام دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا تقبل بالله والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.